pandangan saya terhadap cadangan yang diterima Malaysia setakat ini, sebelum saya pergi pada pandangan saya nak bawa para audiens dan juga panel-panel dan juga moderator kepada sesi UPR sebelum-sebelum ini, dan kita bandingkan dengan yang kali ini punya. Jadi sebelum-sebelum ini, seperti mana kita tahu, saya dah beritahu sebelum ni pun, pihak pemangku ada hantar dalam tiga sesi UPR sebelum ini. Saya nak bagi tahu seorang susuk tubuh, boleh kata saya punya idola jugalah dalam TVS ni, iaitu saudara Tuan Lokman Sharif. Di mana sebelum Tuan Lokman Sharif melibatkan diri dalam aktivis ni, hanya seorang peguam yang sangat hebat lah, di satu firm yang sangat hebat. Tapi bagaimana Presiden PPMM sebelum ini mengajak beliau menyertai sesi UPR di Geneva, Lokman Sharif mengikut sekali sesi tersebut. Dia nampak bagaimana negara-negara lain memandang serong terhadap Malaysia dalam sesi tersebut. Banyak sangat hak asasi ataupun benda yang terlalu jauh lah menyimpang daripada apa yang sepatutnya, kan? Contoh macam saya cakap sebelum ni, hak Syiah dia kata ditindas, LGBT kata tak dapat apa-apa langsung dan sebagainya, dan yang teruk. Selepas daripada sesi UPR tersebut, Tuan Lokman Sharif terus aktif dalam menyuarakan pandangan dan beraktivis sampai sekarang. Saya rasa masih lagi pengurusi bersama Maksa, tak silap saya, dengan Dr. Rafidah, pengurusi terus Maksa, dan juga bukan saja undang-undang antarabangsa, aktivis dalam negara pun dia bersuara juga untuk kes-kes ni, kes berkepentingan awam. Walaupun beliau tidak terlibat dalam, kalau dalam guaman nama di civil litigation, beliau tak terlibat dalam tu, tapi beliau aktif beraktivis dalam bidang tersebut. Jadi macam mana seorang peguam ni boleh berubah hati ataupun berubah terus nak jadi aktivis? Saya bagi sedikit antara cadangan yang diambil oleh dalam laporan akhir Malaysia. Antaranya, ni antara sajalah, banyak lagi. Memasuk penjenayahan hubungan seksual di antara orang dewasa yang bersetuju, maksudnya orang yang suka sama suka. Okey, anti diskriminasi, terlalu umum, anti diskriminasi. Menghormati hak asasi semua individu termasuk golongan homoseksual dengan memasukkan penjenayahan homoseksualiti. Mengambil langkah-langkah perundangan dan praktikal untuk menjamin agar golongan LGBT dapat menikmati semua hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Masukkan peruntukan kanun keseksaan Malaysia yang menjenayahkan kelakuan seks sejenis. Tak cukup dengan undang-undang, dia nak minta juga laksanakan pendidikan yang memberi perspektif gender di semua peringkat, terutamanya dengan menyediakan latihan gender untuk para guru. Bukan setakat dia suruh buat kat sekolah, cikgu pun kena sekolahkan pasal gender. Di situ sampai tahap macam tu sekali cadangan yang diberikan kepada Malaysia. Banyak lagi soalan US, saya rasa tak perlu go through semua. Jadi bagaimana time tu boleh faham lah. Dan ketika itu pula saya difahamkan setiap negara diberi masa 2 minit lebih untuk memberi rekomendasi kepada Malaysia. Jadi berbeza dengan kali ini punya 55 saat saja. Jadi tak sempat apa sangat lah untuk kali ini. Dia orang pun ada format, saya tak pasti memang wajib ke tak. Dia kata macam we welcome Malaysia, delegation of Malaysia in the UPR, we appreciate something like that. Itu dah 20 saat, lepas tu baru recommend. Itu recommend dia tak sampai 30 saat. Jadi tak sempat dia nak elaborate. Jadi saya rasa untuk sesi UPR yang lepas, sangat banyak benda yang dia boleh kritik, dia boleh komen, dan sangat heated lah kalau ikut kata Tuan Lokman Sharif tu. Sangat-sangat membakar. Dia seolah dia nak cakap kat situ, kan? Jadi begitu saya dibayangkan bagaimana sesi UPR lepas, saya tak ikut dan itu. Jadi untuk berbalik kepada soalan tadi, kan, bagaimana pandangan saya untuk kali ini, seolah-olah untuk kali ini dia dah tak banyak cerita pasal LGBT. Ada UK, US dan beberapa negara lagi saja yang cerita recommendation tentang LGBT. Yang banyak antara yang saya perhatikan, yang banyak contoh amend tadi atas cetak dan juga publication.
tentang freedom of expression. Contoh tadi atas cetak, atas hasutan dan juga penal code untuk freedom of expression. Kemudian masukkan hukuman mati seperti mana Puan Syakina sebut. Women empowerment antaranya, dia tak sebut LGBT empowerment atau dia spesifik pada women empowerment. Dia minta kita lebihkan orang-orang perempuan dalam membuat decision making dalam negara. Dan juga hak asasi secara umum, hak asasi wanita, hak asasi kanak-kanak, warga emas dan juga orang kurang upaya, person with disabilities. So kenapa saya dia dah seolah-olah dah divert daripada sebelum ni. Terlalu banyak sangat cerita pasal LGBT atau kebebasan beragama, Syiah, semua bagai kau discriminate ni, dah divert kepada banyak lagi isu-isu lain yang di atas. Dan inilah yang saya nak sampaikan hasil daripada laporan-laporan kita, menyimak-imbang apa yang diperkatakan dan counter balik apa yang sebut, dan boleh kata menambah laporan apa lagi yang perlu. Bukan setakat discrimination agama saja, bukan setakat LGBT saja yang kau boleh tengok negara kita bang. Banyak lagi laporan. Jadi maksa, di bawah maksa kita hantar ambil 100 page lebih laporan berkaitan hak asasi manusia. Jadi inilah ni pendapat saya sajalah. Inilah hasil daripada laporan yang kita hantar semua dari si maksa, BPMM dan juga gabungan di bawah maksa semua. Hasil kita punya laporan ini menjadikan dia kurang hitam dan divert kepada dan juga kita punya usaha. Contoh selain daripada seperti mana Puan Syakina kata, banyak negara yang menghargai kita punya usaha untuk memasukkan death penalty, tapi ada juga banyak negara juga yang menghargai kita mengiktiraf anti-stalking satu di bawah penal code dan juga anti-sexual harassment. Dan akan datang kita akan ada tribunal anti-sexual harassment, dan benda tu dipandang tinggi lah oleh negara-negara lain. Jadi isu LGBT sebagainya dah kurang dilihat sebagai satu benda yang sangat perlu kita buat di Malaysia. Jadi itu pendapat saya untuk sesi kali ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih.